Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, baru-baru ini kita digemparkan dengan satu kenyataan dari kepimpinan UMNO, yaitu Puad Zarkashi, yang berkata bahwa Rafizi Ramli sebagai Menteri Ekonomi dalam kenyataan itu seolah-olah memperlihatkan bahwa Menteri Ekonomi di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan hari ini tidak berfungsi sebaiknya. Jadi mungkin timbul persoalan dari ramai orang, dari netizen. Adakah Rafizi Ramli akan ditukar? Nah, tuan-tuan dan puan semua, itu akan menjadi persoalan ramai. Hari ini pula berkenaan dengan Kementerian Keuangan, Menteri di Kementerian Keuangan ataupun MOF. Seperti yang kita tahu, Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri Malaysia ke-10 dan beliau juga memegang platform Kementerian Keuangan sebagai Menteri Keuangan. Pada akhirnya terdapat satu kenyataan berkaitan dengan pelantikan Menteri Keuangan 2. Nah, ini bukan cadangan untuk menggantikan Menteri Keuangan hari ini, tetapi adalah cadangan untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim lantik Johari sebagai Menteri Keuangan 2. Dalam satu artikel, ahli Parlimen Bacok Syahir Sulaiman mencadangkan supaya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melantik Menteri Keuangan 2 yang dapat membantu tugasnya sebagai Menteri Keuangan. Beliau berkata, Menteri Keuangan 2 yang sesuai dan layak dari kalangan teknokrat berkaliber ialah ahli Parlimen Titi Wangsa, Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Kena ada a strong, formidable, convincing finance minister. Kerana hampir mustahil Perdana Menteri boleh memikul dua fungsi ini dalam tempoh kritikal sekarang. Menjadi Menteri Keuangan sangatlah rumit. Perlu membuat banyak keputusan penting, menyemak dan menandatangani banyak dokumen setiap hari. Nah, menjadi persoalan, adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan melantik Johari Abdul Ghani sebagai Menteri Keuangan 2, ataupun mungkin menjadi persoalan ramai juga, adakah Johari Abdul Ghani yang boleh menjadi Menteri Keuangan 1 menggantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim, menjadi Menteri Keuangan menggantikan Perdana Menteri. Itu menjadi persoalan. Dalam artikel ini, sebahagian tugasan sulit ini tidak boleh diserahkan kepada timbalan Menteri Keuangan. Apatah lagi, timbalan Menteri bukanlah ahli mesyuarat Kabinet Jemaah Menteri. Beliau berkata demikian ketika mengulas pertikaian yang timbul selepas PM menjelaskan kejatuhan ringgit disebabkan kekangan antara bangsa, bukan disebabkan ketiadaan Kementerian Keuangan sepenuh masa. Saya tidak sebut punca sebelum ini, tetapi fokus kepada penyelesaiannya. Itu adalah kenyataan dari Syahir. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, adakah relevan untuk Datuk Seri Johari Abdul Ghani untuk menjadi dilantik menjadi Menteri Keuangan 2, ataupun adakah relevan juga? Mungkin ada yang timbul persoalan, mungkin Datuk Seri Anwar Ibrahim patut melepaskan platform Menteri Keuangan itu kepada individu yang bukan lebih layak tetapi yang sepenuh masa. Sebab kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim sibuk sebagai tugas sebagai Perdana Menteri, tugas sebagai Menteri Keuangan lagi. Jadi itu mungkin satu cadangan jugalah. Jadi saudara-saudara, apa komen anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Anda boleh tekan butang like, share dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati sekalian, kita dikejutkan dengan satu keputusan dari polis untuk menyiasat seorang bekas Perdana Menteri, yaitu Tun Dr. Mahathir.
yang pernah menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali. Kita dikejutkan, Malaysia digemparkan setelah satu berita ataupun satu artikel mengesahkan siasatan polis terhadap Tun Dr. Mahathir, dan yang menariknya, yang mengejutkan ramai adalah siasatan tersebut juga menyebut tentang Tun Dr. Mahathir mempunyai unsur untuk menghina institusi Raja Melayu. Nah, saudara-saudara, ini semua adalah berkaitan dengan proklamasi Melayu yang ditaja oleh Tun Dr. Mahathir. Dan proklamasi orang Melayu itu juga disokong oleh Hadi Awang sebagai Presiden PAS. Nah, saudara-saudara, polis siasat Dr. Mahathir kerana aktiviti memudaratkan demokrasi berparlimen. Dalam artikel ini, kami dimaklumkan 6 laporan polis telah dibuat berhubung perkara ini terhadap Tun Mahathir dan proklamasi Melayu. Nah, persoalannya, adakah dengan ini Hadi Awang juga bakal disiasat oleh Mahathir, oleh polis? Nah, dalam artikel ini mengesahkan siasatan yang dijalankan itu adalah mengenai kenyataan Mahathir yang berunsur penghinaan terhadap institusi diraja dan proklamasi orang Melayu, walaupun kes tersebut masih di peringkat siasatan. Nah, persoalan yang bermain di fikiran ramai orang, terutamanya pemerhati-pemerhati, adakah sekiranya Tun Dr. Mahathir Mohamad, kalau dapat dibuktikan bersalah, adakah beliau boleh dikenakan tindakan undang-undang? Bagi saya, tuan-tuan dan puan-puan, secara pribadi, saya amat menolak perkara-perkara yang sensitif, perkara-perkara yang boleh memudaratkan, ataupun apatah lagi berkenaan dengan penghinaan terhadap institusi raja. Disebabkan ini adalah institusi diraja, dan bagi saya Raja-Raja Melayu adalah benteng terakhir untuk memperjuangkan orang Melayu, hak orang Melayu dan sebagainya berkenaan dengan Melayu. Nah, saudara-saudara, dengan ini Tun Dr. Mahathir yang disiasat dan juga dibuktikan bahwa kenyataan Mahathir yang berunsur penghinaan terhadap institusi diraja adalah bagi saya sangat tidak setuju. Dalam kenyataan yang berasingan, Setiausaha Polis Norsia Saaduddin mengesahkan polis merekodkan kenyataan Mahathir, tetapi bukan hanya mengenai proklamasi Melayu. Dalam pada itu, Peguam Mahathir Rafiq Rashid Ali yang menyifatkan soal siasat itu sebagai intimidasi terhadap Mahathir, berkata siasatan tertumpu kepada laporan yang dibuat mengenai proklamasi Melayu. Dalam pada itu, tuan-tuan dan puan-puan semua, Rafiq juga berkata, Mahathir disoal mengenai video yang dikatakan menunjukkan pemimpin berusia 97 tahun itu bercakap di sebuah majlis. Dalam video itu, Mahathir didakwa membuat kenyataan bahawa orang Melayu tidak boleh bergantung kepada Raja-Raja Melayu untuk melindungi mereka. Mahathir juga mendakwa bahawa Raja-Raja Melayu telah menyerahkan negeri mereka semasa zaman penjajahan British untuk kekal berkuasa dan untuk gelaran raja. Rafiq berkata, Mahathir memberi kerjasama penuh dengan siasatan polis. Proklamasi Melayu adalah inisiatif terbaru Mahathir yang bertujuan untuk menyatukan dan menyelamatkan masyarakat Melayu. Mahathir berkata, pengisytiharan itu adalah kempen kesedaran kepada orang Melayu untuk memaklumkan bahawa mereka telah hilang kuasa. Adakah dengan ini siasatan yang dijalankan itu mengenai kenyataan Tun yang dikatakan berunsur penghinaan terhadap institusi diraja dan proklamasi orang Melayu, kalau ini dapat dibuktikan bahawa Tun Dr. Mahathir bersalah, adakah memang Tun Mahathir akan dipenjarakan ataupun akan dikenakan tindakan undang-undang? Jadi itu semua menjadi persoalan. Jadi apa komen anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.